Tengah dia. Okay. Alright, recording dah set. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تكويل واهدنا إلى سواء السبيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik aja, okey, faham. Okey, no problem. Alhamdulillah. Selamat datang, selamat bertemu. Selamat datang kepada semua dan khasnya kepada peserta-peserta yang baru muncul, yang baru nak tengok ke, yang baru nak jenguk ke, tak kisahlah. Ya. Alhamdulillah, semoga semua sentiasa dirahmati Allah. Okey, sebagaimana kelas kita hari Selasa adalah kelas vokal untuk memahami teknikal bagaimana suara harus dikeluarkan melalui mekanisme-mekanisme yang perlu kita fahami. Setakat ni, siapa yang ada soalan tanya. Yang lama boleh bertanya. Kita ada 4 latihan, hissing, humming, bubbling dan tongue trill. Nanti yang baru tu saya akan terangkan semula, tapi yang lama saya buka kepada soalan. Yang baru nak soal pun boleh. Manalah tahu ada persoalan yang nak diselesaikan, yang nak diuraikan. Silakan. Semua dah boleh buat bubbling? Dah dapat buat bubbling? Waalaikumsalam, Puan Amiah. Ya, nak tanya yang Ustazah sebut tadi tu apa benda tak bisa dengar Ustazah? Pertama kali masuk ni kan? Ya, pertama kali. Yang saya sebut tadi adalah latihan-latihan suara. Latihan suara untuk kita untuk kita memahami bagaimana suara tu keluar dengan baiklah, bertenaga seperti yang kita inginkan lah. Saya kira sesiapa yang masuk kelas vokal ni dia menginginkan untuk memperbaiki suara ketika membaca Al-Quran kan. Ya, jadi insyaAllah. Ya, suara kita bukan hanya perlu baiki ketika baca Al-Quran sebenarnya. Ya, kita harus baiki dia semasa kita bertutur, berkomunikasi, bercakap seharian pun dah kena baiki dah supaya apabila kita membaca Al-Quran ataupun kita melakukan aktiviti suara yang lain, dia menjadi lebih mudah. Itu dia kisahnya. Jadi nanti saya akan terangkan. Ya, baik. Saya akan terangkan apa-apa bendanya semua, tapi saya sebutkan 4 latihan tadi tu untuk peserta yang dah pernah masuk, yang ada masalah lagi dalam menjalankan latihan-latihan tu. Ada soalan? Dah dapat buat bubbling dengan baik dah? Assalamualaikum Cikgu Siti. Waalaikumsalam Puan Murizam. Saya tak pastilah saya punya humming ni betul tak? Bubbling masih belum tak menjadi lagi lah. Cuba humming tu saya nak dengar macam mana? Itu lemah, humming tu lemah. Lemah, dia kena note yang tinggi.
macam naik atas ubun-ubun ni. Boleh cuba lagi sekali Puan Murizam? Ya. Okay. Okay, betul lah tu. Kalau pernafasan macam mana? Pernafasan dah faham belum prosesnya? Yang isin ke dia masa hamil kita tutup mulut. Tarik nafas tak? Tarik nafas tak? Tarik nafas dulu. Okay. Tutup mulut, cuba keluarkan udara melalui hidung. Ya, betul. Masa bernafas tu apa yang perlu kita fokuskan? Fokuskan kita punya diaphragm, kita kembangkan diaphragm. Betul. Kembangkan diaphragm, lepas tu tahan nafas baru keluarkan suara. Ya. Puan Murizan dah dapat dah diaphragm tu bekerja, dah rasa belum? Ada rasa macam tak berapa banyak lah, sikit-sikit baru. Okay. Ada rasa apa-apa efek pada pernafasan tu? Maksud dia bila buat latihan tu bertubi-tubi, ada rasa letih, lenguh ke apa ke, ada tak? Dia rasa nafas kita macam cepat sikit lah. Macam mana nak bagi tahu cikgu ya? Macam jadi macam semput sikit lah, kita mungkin cara tarik nafas tu kurang betul. Sebab tadi Puan Murizan sebut tahan nafas. Bila tahan nafas memang dia jadi ketat. Dia bukan tahan nafas, dia kawal nafas tu keluar. Jangan ditahan. Kalau ditahan, nafas tak akan keluar, tu jadi lagi ketat. Jadi semput lah. Kita kena lepaskan nafas tu, tapi dilepaskan dengan kawalan supaya otot tadi tidak cepat kendur. Ya, jadi itulah di antara proses-proses yang saya kena ambil tahu ya, sebab kita tak berjumpa secara fizikal. Jadi saya perlukan soalan-soalan, saya perlukan perkongsian, saya buat ni macam ni, saya buat ni macam ni, saya buat ni macam ni. Jadi dia akan lebih cepat faham lah. Sebab perlakuan bernafas ni perlakuan yang kita semua tak pernah peduli. Nafas ni macam automatik dah ada. So kita tak pernah peduli, tapi kita baru nak belajar peduli ni. Ya, jadi pada peserta yang baru, sahabat-sahabat yang baru, sistem pernafasan kita adalah mekanisme sokongan bunyi. Tanpa pernafasan yang baik, kita tidak akan dapat menghasilkan bunyi yang baik. Bagaimanakah bunyi yang baik tu? Bunyi yang baik tu bukan pasal kita bertaranum. Bertaranum itu satu unsur, satu perkara yang dalam baik tu. Tapi maksud baik ialah dengan nafas yang terkawal, dengan yang tak penat, yang tak serak. Kemudian kita dapat menyebut huruf-huruf dengan baik di mahrajnya, dengan sifat-sifatnya. Itu adalah tajuk pernafasan. Ya. Kita tenang, kita tak baca laju. Itu semua daripada tajuk pernafasan. Jadi kebanyakan kita tarik nafas ketika mengaji itu seperti tarik nafas hidup. Tak cukup. Kena tarik ekstra. Kena tarik dan pastikan otot diafragm itu mengembang. Di mana letaknya otot diafragm? Pada mekanisme yang pertama ni. Mekanisme sokongan bunyi, iaitu sistem pernafasan. Mekanisme otot diafragm ni terletak di bawah tulang rusuk kita, di bawah paru-paru kita. Jadi otot ini perlu dikembangkan ketika kita bernafas supaya udara dapat masuk ke dalam paru-paru dengan lebih banyak.
Jadi otot ni lah yang akan bekerja mengepam udara keluar. Maknanya paru-paru kita ni dia boleh serap udara tapi dia tak boleh pump. Jadi otot kita ni mengembang, dia akan menguncup. Bila dia menguncup, dia akan tolak udara keluar. Dia kembang, dia kuncup. Tapi pengembangan kena cepat, penguncupannya kena perlahan-lahan. Selama 15 saat, cuba kawal pergerakan dia selama 15 saat. Dalam tempoh 3 ke 6 bulan ni memang confused. Sebab kita tak pernah guna pakai benda-benda ni. Tetapi sebab itu saya perlukan persoalan-persoalan latihan. Seminggu saya buat latihan jadi macam ni. Seminggu saya buat jadi macam ni. Saya rasa macam ni. Semua kena kongsi. Tak boleh dengar saja. Bila dengar saja, yalah Allah Maha Hebat lah. Kalau dapat perubahan tu baguslah. Tapi pemahaman tu sebab saya nak semua orang faham dan semua orang boleh kongsi semula dengan orang lain. Apa kepentingan nafas ni? Sebab bila kita mengaji, kita buat apa pun orang semua akan cakap. Nafas, kena nafas. Tapi bagaimana nafas yang baik itu? Jadi untuk memastikan nafas tu baik, diambil dengan baik, kedudukan badan kita perlu dipastikan betul. Bagaimana kedudukan yang betul? Berdiri atau duduk dengan tegak. Ya, berdiri atau duduk dengan tegak. Tulang belakang kena tegak. Kalau duduk, elakkan tulang sulbi ataupun tulang tongking kita menyentuh permukaan tempat duduk. Maknanya tulang tongking kita kena meninggi. Macam mana nak meninggi? Kena buat eksperimen lah. Macam ni ke, macam tu ke. Jadi baru kita jumpa. Yang itu pun boleh jadi persoalan. Boleh jadi satu pertanyaan. Cikgu betul ke tulang saya macam ni bila saya begini? Tulang saya jadi macam ni. Itu yang saya kata. Kelemahan ramai peserta ialah dia tak tahu apa nak tanya. Dia tak tahu apa dia buat. Maknanya kalau buat tu tak kira lah salah ke betul, tak ada masalah. Namanya belajar. Salah tu tak apa. Saya tak marah pun. Tapi maknanya kita kata kena pastikan proses dia tu. Ke perut macam mengempis. Bila kita tegakkan badan, perut kita macam mengempis. Automatik perut kita macam mengempis. Otot perut kita akan kemas. Kalau kita duduk bongkok, perut kita akan kendur. Tapi bila kita tegakkan badan, perut kita akan kemas. Jadi itu istilahnya mengempiskan perut lah. Dalam bahasa Inggeris dia kata ta'in. Kemaskan. Ta'in ya stomach muscle. Kemaskan kita punya otot-otot perut tu dulu. Pastikan tulang sulbi tidak boleh menyentuh tempat duduk. Tu semua penting tu. Jadi latih satu persatu. Okey begini. Lepas tu barulah cikgu saya berlatih seminggu ni saya rasa lenguh lah belakang. Adalah jawapan dia. Tapi kalau tak ada soalan, tak ada ni, itu yang rugi. Banyak benda terlepas. Sebab saya akan berkongsi perkara yang anda buat. Kalau anda tak buat, saya tak boleh cakap. Sebab nanti tambah lagi. Yang asas tak kukuh. Saya buat tambah lagi. Orang akan cakap dengan saya macam ni. Belajar vokal ni macam belajar tu je tak tambah-tambah. Nak tambah kena banyak soalan. Baru boleh tambah banyak. Itu mekanisme yang pertama. Mekanisme yang kedua iaitu sistem pengeluaran bunyi. Sistem gemaan. Digelar sebagai sistem gemaan supaya suara kita tidak terjadi di bahagian tekak ni. Suara kita akan terjadi di bahagian atas, di atas rongga, di atas tulang pipi ni. Suara kita akan terjadi di bahagian ni. Suara tidak akan terjadi di bahagian bawah mulut ni. Jangan di bawah. Apabila suara berada di mulut, bermakna udara kita salah peredarannya. Yang tu yang semua kena buat eksperimen tu. Kan? Okey. Jadi bila bagaimana untuk memahami proses tu dalam pembacaan Al-Quran, memang dia ambil masa. Dia tak boleh semalam belajar hari ni dapat. Tak boleh. Dia ambil masa. Tapi perlu banyak persoalan. Kalau tak ada soal, kalau tak ada perkongsian dengan saya, Allahu Akbar. Saya ni bukan jenis orang yang kejar silibus. Tak ada kejar silibus pun. Kita buat asalkan faham. Jangan risau. Okey?
Jadi mekanisme yang kedua adalah sistem pengeluaran bunyi, iaitu mekanisme pengeluaran bunyi yang kita panggil humming tadilah. Dia meninggi, dia tak boleh dia tak boleh rendah. Jangan rendah sebab bila rendah energi kita tak hantar ke atas. Meninggi. Selepas kita tutup mulut tu, masa kita buat tu kita cuba buka mulut kita. Apa jadi pada bunyi? Masa kita buka mulut tu apa jadi pada bunyi? Bunyi berubah ke tidak? Kalau bunyi berubah maknanya peredaran udara terganggu. Udara tu salah. Kalau bunyi berada di tempat yang sama, itu menandakan peredaran udara itu sangat cantik lah. Saya bagi contoh. Walaupun saya buka mulut, hai, Puan Rohimi tak, saya belum berkenalan dah keluar dulu dah. Masa datang tak berkenalan, tiba-tiba nak keluar, dia cakap saya nak keluar. Masya Allah. Allah Akbar. Tak apalah. Okay. So, cuba buat eksperimen tu. Buka mulut, tutup mulut. Jadi ke tidak? Sebab nak memastikan udara sentiasa berada di atas. Udara tidak boleh turun ke bawah. Sekarang, kita belajar betulkan suara tapi kita lebih fokus kepada peredaran udara kerana udara yang akan memastikan suara keluar di tempat yang betul. Kalau udara salah, suara kita salah. Lalu orang kata kalau gementar katanya bernafas, tarik nafas dalam-dalam. Kita pun tarik nafas dalam-dalam. Tapi lepas tu tak tahu nak buat apa. Nervous tak hilang-hilang juga. Sebab proses pernafasan tu masih tak tepat. Okay? Jadi yang ketiga, mekanisme pengeluar perkataan. Ini yang paling penting lah. Sebab bila kita bercakap akan ada perkataan. Dia tak boleh ada bunyi saja. Bunyi tu mesti disertai dengan perkataan. Kalau kita mengaji perkataan, huruf-huruf yang kita sebut tu, ada sifat-sifat yang kena kita raikan. Jadi nafas yang baik akan dapat membantu kita menyebut perkataan pada mahrajnya, menyebut huruf pada mahrajnya dan dapat kita raikan sifat-sifatnya. InsyaAllah kita belajarlah. Ya, jadi kita kata latihannya ada 2. 1 bubbling. Satu lagi lidah, tongue trill. Kena buat dua-dua tu sebab 2 bahagian tu memang banyak. Lidah especially adalah bahagian yang paling banyak nak membantu kita menyebut huruf. Bagaimana kedudukan lidah kita? Apabila kita membuka mulut, lidah kita perlu berada dalam keadaan melengkung. Macam mana nak lengkungkan lidah tu? Bukan, jangan sangka lidah tu automatik boleh lengkung. Kadang-kadang kita tak perasan. Saya dulu pun tak perasan. Lidah saya bila saya buka, lidah saya macam ni. Lidah saya hilang pergi belakang. Rupanya kena tenang. Nampak anak tekak tu? Kena tenang tu rasa macam mana? Rasa nak termuntah ke apa ke? Itu proses-proses yang saya kata ada soalan, ada perkongsian. Cikgu bila saya buka mulut cikgu rasa nak muntah. Macam itulah. Janganlah diam, tunggu je. Saya cikgu boleh bagi macam-macam. Tapi nanti seorang keluar, seorang keluar tak faham. Ini baru cakap 2-3 mekanisme pun dah ada yang keluar, sebab macam apa belajar ni kan, tak faham kan. Ingat belajar ngaji, ingat belajar baca betulkan, tak, bukan. Sebab suara ni satu proses yang berbeza, dia bukan pasal
bacaan tu bagus ke tak bagus. Bacaan insya-Allah semua orang boleh baca Quran dengan bagus. Tetapi masalah suara yang kita nak betulkan, yang boleh bertahan lama. Yang penting sekali, dapatkah suara kita tu kita hasilkan dengan tenang dan sampai ke aras yang tertinggi ke? Boleh ke? Macam itulah. Dihasilkan suara ketika membaca dengan penuh perasaan. Dengan penuh perasaan supaya dapat rasalah ceritanya. Cerita apa yang kita nak ceritakan tu dapat dirasa, dapat semua orang dapat rasa. Oh, bacaan tu tak adalah berlagu-lagu tapi ada alunan yang buat kita rasa macam tertarik bacaan tu. Ya, untuk nak belajar taranum, siapa nak belajar taranum, baguslah belajarlah taranum. Belajar taranum tak boleh nak koror, tak boleh nak jawab-jawab. Jadi kenalah jumpa cikgu vokal juga. Untuk nak pergi kepada horor, nak pergi pada jawab-jawab, perjalanan tu 4 tabaqat tu semua kena pernafasannya baik. Kalau pernafasannya tak baik, itu yang menggelabah tu. Ramai yang masalah bila bertaranum tak sampai. Kalau orang yang mempunyai kemahiran memainkan suara, dia ada bakat memainkan suara, itu ada kelebihan lah. Tapi itu belum dikategorikan sebagai dia faham teknik vokal sebab dia ada kemahiran bersuara. Jadi kita dengar dia baca tu okey. Kita pun kata sedap. Bila tanya cikgu vokal kata belum betul lagi. Orang pun kata alah cikgu vokal ni mentang-mentang dia cikgu vokal. Dia bukannya soal sedap atau tak sedap. Soal bunyi itu berada di tempat yang betul atau tidak. Saya contohkan. Sekiranya saya bercakap dengan tidak menggunakan teknik vokal, tak ada nafas, tak ada lorong, tak ada apa-apa, saya cakap macam ni, 2 jam saya cakap macam ni, saya tak tahulah sama ada orang boleh terima atau tak terima. Sebagai pelajar, orang yang masuk dalam kelas saya dia akan kata, bolehlah memang cikgu tu cakap macam tu. Tapi kadang-kadang kita masuk kelas kan, ni cakap yang tanpa teknik. Cakap tanpa teknik. So kita cakap, kita kata kena kelas cikgu tu bosan lah kalau dia cakap tu macam kasar je bunyi je. Macam meneran-neran, menengking-nengking. Contoh macam tu. Salah tu! Menengking kan. Jadi, tapi orang tak tahu yang itu adalah masalah suara. Orang sangka itu adalah cara dia bercakap memang macam tu. Kita pun sangka kita bercakap macam ni. Sebenarnya tidak. Sekarang saya betulkan suara saya menggunakan teknik yang betul. Saya betulkan, saya tidak bercakap di tekak. Saya menggunakan sokongan pernafasan yang betul. Saya cuba untuk memastikan peredaran udara tu mesti keluar melalui rongga hidung. Jadi suara saya dah berubah daripada yang tadi. Itu baru bercakap. Yang paling susah nak betulkan ialah bercakap. Kerana perlakuan bercakap ni perlakuan yang kita dah jadi masa umur kita dah 3-4 tahun dah mula bercakap. Jadi kita sangka itulah suara kita. Betul, itulah suara kita. Tapi kalau kita betulkan cara mainkan dia, cara keluarkannya, dia akan jadi lebih indah. Lebih baik. Itu je. Ya. Jadi jangan bimbang, jangan gundah gulana lah dengan perkara-perkara macam ni. Kena senyum aja, seronok aja, senyum aja. Jangan tension, jangan stres. Kalau stres pun boleh bagi tahu. Boleh bagi tahu cikgu saya stres lah cikgu suara saya. Tak apa cerita. Jadi suara kena sentiasa bertenaga. Bertenaga tidak memberi maksud kuat. Bertenaga memberi maksud lebih kepada kejelasan perkataan ataupun suara yang orang dengar. Huruf-hurufnya jelas, maksud perkataannya jelas dan tak perlu kuat. Sekarang ni puan-puan dengar suara saya kuat kerana ada lontaran, projection.
tapi dia bukan volume. Suara yang dimainkan dengan kekuatan volume, saya contohkan, suara yang menggunakan kekuatan volume, dia dengar semacam menjerit. Kita tak mau. Kita nak dia tinggi tapi tak perlu kuat. Tapi dia memang kuat. Orang boleh dengar suara kita lah. Tapi kita tak perlu nak memaksa pengeluaran itu. Jadi semakin tinggi suara kita, peredaran udara semakin runcing. Yang tu kena faham, kena bayangkan peredaran udara tu semua. Jadi 3 mekanisme dengan 4 latihan suara. 1 hissing, 2 humming, 3 bubbling, 4 tongue trill. Semua orang kena pastikan boleh buat. Saya memang sangat betul ansur dalam hal ni. Saya tak ada macam memaksa-maksa. Kerana saya tak suka konsep memaksa ni. Saya cuma kata kena tambah usaha. Kalau bubbling kita tak boleh, kena tunjuk kenapa tak boleh. Jadi saya boleh tengok apa yang tak betul. Okey, letakkan jari kat sini. Tarik nafas. Alah, bubbling saya pendek lah cikgu, ada 5 saat aja. Tak mengapa. 5 saat tak mengapa, itu satu proses. Jadi lama-lama dia akan panjang. Tarik nafas. Bubbling. Cari sampai 15 saat. Mula-mula 5 saat, kemudian naik 6 saat. Tak apa, perlahan-lahan. Jangan gopoh. Tenang aja, senyum aja. Lama-lama kita akan faham, oh udara pergi sini. Tak payah pergi hidung. Tak payah pergi hidung. Silap cakap. Tak payah pergi mulut. Tak payah buat macam tu. Jangan tekan. Perut tidak boleh mengeras. Tidak ada unsur paksaan. Dia bertenang je, tarik nafas, dia keluar je. Sebab tu kena hissing dulu. Tak ada rasa tekanan ketika kita mengeluarkan udara ni. Dia keluar je. Yang paling kerja masa tu ialah otot diaphragm. Di mana otot diaphragm? Di sini. Di sekeliling pinggang kita ni. Kat sekeliling pinggang kita tu rasa contraction dia. Rasa memang lenguh belakang tu semua. Sebab tu saya tanya lenguh ke tak lenguh semua tu. Kalau tak lenguh tu maknanya belum cukup usaha. Bukannya tak lenguh tu bagus Kena lenguh dulu. Sebab otot ni kena kerjakan kat dalam badan kita. Kena lenguh dulu. Itu pertama. Kedua, ketiga, kita goyangkan leher kita ke kanan ke kiri pun tak ada mengganggu pengeluaran dia. Dia jalan aja. Sebab udara tu dah keluar pada lorong yang betul. Dan yang keempat, lepas tu rasa macam penatnya, macam lari dah. Macam dah lari naik turun bukit dah. Macam kita naik tangga 4 tingkat dah. 4 tingkat selalunya satu tingkat ada satu tangga, satu naik tu 8, selalu 8 anak tangga. Satu tingkat biasanya ada 16 anak tangga. Jadi rumah yang ada tangga boleh latih lah. Naik, sebelum naik tarik nafas, hissing sambil naik. Itu 16 saat tu, naik tu. 1, 2,
3, 4, 5. Tu setiap satu langkah tu 1 saat lah tu. Tapi kalau langkah orang sakit lutut, dia tak boleh 1 saat, dia jadi 3 saat pula. Satu langkah tu dah makan 3 saat. Sambil kita latih, angkat lutut kita supaya lutut kita tu bereksersis. Macam tu lah contohnya. InsyaAllah. Okay. Daripada situ, daripada latihan-latihan tu kita tenang 1 minit aja satu set tu. 1 minit tu, 1 minit je nak bertenang tu, nak rasa bunyi kat mana, udara pergi mana. Yang itu yang persoalan tadi tu. Bila dah masuk kelas, saya rasa udara saya kat mana. Saya rasa udara saya dekat, bagi tak, kongsikanlah kat mana-mana, bayangan tu kat mana. Jadi dari situ saya akan monitor pergerakan dia. Udara kita lalu je melalui rongga hidung. Tapi dia tidak berhenti di rongga hidung. Dia hanya lalu saja. Ke mana dia punya arah? Pergi depan. Pergi depan, pandangan yang jauh. Macam keluar daripada rumah lah. Macam kita duduk dalam rumah sekarang ni. Kita rasa dia keluar dari rumah. Slow je dia lalu. Dia keluar daripada rumah. Dia melepasi pintu rumah kita. Jangan dalam rumah je. Dalam rumah tak boleh. Rasa dia keluar rumah. Macam kita bawa kereta lah. Saya rasa majoriti pandai bawa kereta. Ataupun bawa basikal lah. Kalau tak ada kereta pun tak apa. Kayuh basikal. Usaha nak kayuh basikal pada mula-mula tu macam mana susahnya. Mula-mula kita nak letak kaki tu, kita nak mula kayuh tu. Yang itu yang perlu ada usaha tu. Sama, mengeluarkan bunyi kena macam tu. Sama orang bawa kereta lah. Usaha tekan minyak tu kena ada. Kalau dia tak tekan minyak, tak berjalan lah kereta tu. Kalau berjalan pun dia berjalan. Ikut face dia tu. Tapi kita nak dia jalan lebih laju sedikit. Okay? Jadi saya dah terangkan semula mekanisme suara ni. Ada soalan tak setakat ni? Silakan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak cubalah buat sama ada apa yang saya buat betul atau salah. Okey, silakan. Yang pertama hissing. Hissing ya. Okay, bagus. Yang kedua? Humming. Ya. Okay. Okay. Ketika humming tu bagus. Itu satu usaha yang baik. Masa buka mulut, bunyi sama ke bunyi berubah tu? Rasa sama je. Cikgu dengar macam mana? Tanya kawan-kawan. Siapa nak jawab? Ida Hanim? Kak Syam? Mana kawan-kawan? Ataupun Puan Rozia? Puan Rozia dengar sama ke berubah Puan Rozia? Saya dengar macam sama. Okey, cuba lagi sekali. Yang ni kurang sikit. Dia sama. Tapi peredaran udara tu menurun je sikit, dia dah jadi lain. Maknanya pernafasan tu dah nak habis ke macam mana Cikgu? Tak, pernafasan tu menurun. Dia ganggu sikit aja, dia menurun sikit je, udara dah. Itu je udara tu. Yang mula-mula tadi peredaran udara tu cantik.
tetapi bila buka mulut dia jadi lebar. Udara bergerak jadi melebar. Patutnya udara semakin runcing. Cuba buat lagi sekali. Tenang aja. Okay. Okay. Kalau saya tanya, agak-agaknya nampak tak udara tu? Tak nampak lah kan? Tak boleh dilihat. Tapi Puan Nuriza rasa tak yang Puan Nuriza jaga udara tu supaya jalan macam ni? Rasa tak? Rasa. Macam kita pastikan udara tu jalan runcing kan? Tapi saya rasa saya gagap untuk meruncingkan lagi, meneruskan runcing tu. Ya, sebab itu yang nak kuat mind kita ni kena kuat ni, mind kita ni. Sebab tu kalau gopoh, kalau kita gementar, kita gopoh, dia memang terganggu lah. Kerana kena fokus lah. Ya, dia panggil fokus lah. Tapi ada orang dia fokus sampai jadi kaku. Dia fokus tu sampai dia kaku. Macam tak boleh nak toleh kanan, tak boleh nak toleh kiri, tak boleh nak pergi mana dah kaku macam tu. Takkanlah kita nak baca Al-Quran dengan apa bacaan dengan perasaan yang kaku tu. Contoh kaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu yang jadi bunyi tu jadi monotonous. Kalau kita rasa udara tu nak jalan kan. Sebenarnya kita kena benakan dalam minda kita macam dalam mata kita ni. Perjalanan udara tu macam roller coaster. Mana kita boleh bentuk ke mana dia. Ya. Kita tak kisah kita pejam mata ke, buka mata ke, toleh kanan ke, toleh kiri ke, pandang atas ke. Maknanya udara tu jalan aja, flow aja. Yang itu yang kita nak bina. Itu dipanggil terowong suara. Terowong, tempat dia nak masuk tu. Macam kita main yalah terowong kan, terowong air kan. Kan terowong tu berjalan dalam terowong tu air tu. Macam itulah kita bayangkan. Jadi maknanya latihan tidak mencukupi lagi lah. Dia bukan, memanglah baru berapa minggu masuk kelas kan. Maknanya dia kadang-kadang dia tak perlu latihan yang sampai mengganggu masa lain pun tak ada. Dia sambil-sambil tenang-tenang dalam kereta, faham, nampak udara tu berjalan. Kadang-kadang kita buat tu kan kita macam memang kita boleh bayangkan udara tu. Udara ni dia tidak boleh ringan macam awan larat. Awan larat tahu kan? Awan larat tu awan yang macam ni. Udara ni dia ringan macam kapas. Tapi dia bukan kapas yang nipis. Dia kapas yang dipintal. Boleh bayangkan? Kapas yang dipintal. Bukan kapas yang sehelai tu. Jadi dia ringan tapi dia sebenarnya padat. Yang tu kita nak bayangkan udara kita macam tu. Jadi kita pula kalau kita tukar pada bunyi hu kan. Okey, saya bagi dua bunyi. Puan-puan pilih yang mana? Nombor 1. Nombor 2. Puan-puan pilih nombor 1 ke nombor 2? 2. Nombor 2. Puan Nuriza? Nombor 2. Nombor 2. Puan Murizam? Saya pun tak pasti Pak. Yang nombor 2 tu dia macam akhir-akhir ada alunan. Ya, betul. Maknanya udara semakin fleksibel. Okay.
Jadi kalau saya kata mungkin semua orang Puan Fauziah pilih nombor 1 ke nombor 2? Nombor 1. Okey. Tak apalah yang lain-lain tak apa. Nombor 1 ni memang ramai orang keluarkan. Puan-puan semua gunakan nombor 1 tu. Nombor 2 ni bila kita belajar. Ada dengar alunan. Itu yang buat suara kita boleh mengalun. Kalau kata kita tak pandai bertaranum, tak apa. Nak belajar taranum tu satu pelajaran lain. Tak pandai taranum, tak apa. Tapi boleh mengalunkan bunyi. Itu yang bila kita faham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita boleh mengalun lah. Sebab kita udara tu dah bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dia punya. Yang itu nak dapatkan peredaran nafas yang begitu untuk mendapatkan burdah-burdah tu semua perlukan nafas yang sangat ringan. Kalau kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni yang nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak lenggok ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mana secara tak langsung sifat ataupun kedudukan mim pun tak jumpa. Him ke bawah. Patutnya him. Mim habisnya di hidung. Mim sifatnya, hurufnya berada di rongga hidung. Bismillah. Alif, bismillah. Alif berada di rongga mulut. Dia tak boleh melekat. Bismillah. Tak boleh. Bismillah. Boleh? Faham? La. Nak betulkan benda-benda tu je. Tapi bukan senang nak betulkan ni. Kena setiap huruf tu kena jaga. Dah boleh faham? Dah boleh kait dah benda tu. Bukan bukan walaupun hamzah biasanya hamzah hurufnya berada di tekak sini kan, hamzah kan, tapi jangan keluarkan dia tak boleh dia kena bukan tu salah tu. Kalau alif kena rongga mulut. Hamzah kat sini. Hamzah dengan alif tu. Cuma kedudukan dia yang berbeza. Kedudukan mahrajnya berbeza. Ya, jadi kalau kita kata a'udzu billah, tak boleh zubillah. Sebab dia alif. Dia tak akan pergi ke bawah. Zubillahi minasyaitonir rajim. Nirrajim. Kalau nak tahu kita punya mim tu betul ke tidak, nirrajim. Kalau kita dapat ringan tu, maknanya mim tu cantik lah tu. Tapi kalau kita ada juga orang baca macam ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Ditekan. Tapi dia tekan dia pergi bibir. Jim. Dia pergi bibir. Tak boleh. Dia kena kat hidung. Nirrajim. Itu huruf mim. Okay.
Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Nak sebut ha berbaris bawah itu sangat susah. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Sebab apa semua huruf-huruf tu udara kena berjalan ke depan. Udara tak boleh, kalau roh ke belakang, roh nak dapat ha tu tak dapat. Ni rahim. Dia jadi susah. Ni rahim. Semuanya bergerak ke depan. Udara semua bergerak ke depan. Itu kaedah dia lah. Bacakan ta'awuz tu, bacakan basmalah tu. Itu dapat praktis itu pun dah cukup baik. Automatik. Nanti baca Al-Fatihah. Alif lam, alif lam mati kan? Bukan bukan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nun pun akan mati dekat hidung. Min. Ada. Lidah kita akan menekan ke langit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau perempuan nak rasa udara pergi depan tak pergi depan, cuba gigi ni kita letak macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba gigi ni baru kita rasa udara akan menolak kat gigi ni. Kita akan rasa macam dia menolak walaupun udara keluar daripada rongga hidung. Tapi kalau kita humming cuba letakkan gigi macam ni. Kita akan rasa udara semua tolak ke depan. Kalau kita cakap pun kalau gigi macam ni kita rasa semuanya tolak ke depan. Tolak ke depan, nampak? Tolak. Dia tak tolak. Tolak ke depan. Itu konsep dia. Boleh diguna pakailah tapi bukan jangan mengaji gigi tu kacipkan macam tu, janganlah, dia tak cantik lah. Dia kena, rahang kita kena longgar. Sirat. Latihan kalau saya latih dulu dia macam ni. Sirat. Saya latih rahang longgar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Untuk nak latih rahang longgar. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Cari. Supaya kita tahu, jadi mulut kita pun tak banyak berubah. Bila siapa yang dah belajar tajwid, dah tahap menengah, dia dah tahulah mulut ni tak boleh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sira. Tak boleh sira. Siratal tak boleh. Sira. Lidah aja yang kena kerja. Siratal ladzina na'an. Bukan na'an. Jaga hati. An'amta alaihim ghairil maghdubi
Bu baru boleh ke depan sebab ada dhammah. Dhammah panggilnya. Ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim walau jangan walau tak boleh. Walau dhalin. Baru kita boleh tenang aja. Saya pun belajar perempuan, bukannya tak belajar. Kena belajar, masih belajar. Hari ni pun teruskan belajar. Nak baca sedap macam banyak pembaca-pembaca kan. Jadi kita kata cari. Baca Al-Fatihah tu kita baikilah dulu sebab itu adalah surah yang paling-paling penting sekali. Hidup mati kita surah tu sangat penting. Solat apa semua penting. Jadi kita cuba baca. That's why bila orang kata solat baca Al-Fatihah tu tak bertenang lah, maknanya dia baca laju, memang akan huru hara lah mahrajnya. Dan contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ada orang yang baca macam tu. Maknanya kita tahulah, sebab saya bukannya kata orang tu baca salah, tapi saya tahu yang bacaan itu tak akan sempurna. Sebab saya dah melatih diri saya, bila saya baca Al-Fatihah tu nak sempurna, dia memang lambat. Dia tak boleh baca laju. Dia boleh lajukan sikit lah, macam contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tak boleh laju lagi. Laju lagi memang tak jadi. Takkan dapat sentuh mahraj-mahrajnya. Jadi itu konsep bacaan Al-Fatihah tu kita, sebab kita berpeluang membaca Al-Fatihah sehari banyak. 5 waktu tu banyak kali kan. Jadi kita akan dapat betulkan Al-Fatihah tu. Dapat betulkan Al-Fatihah, banyak surah lain akan dapat jadi baik. Banyak surah lain akan jadi baik. Dan pastikan untuk latihan nafas, ayat ke-7 tu guna satu nafas saja, jangan berhenti. Ayat ke-7 tu kita guna, nak pastikan nafas kita ni dah terbina belum ni. Saya punya otot dah kerja ke belum. So kita baca. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kita boleh dapat ayat nombor 7 tu satu nafas, maknanya nafas kita dah makin baik. Itu saya baca laju tadi sebab itu saya kira bacaan dalam solat. Kalau ada bacaan biasa, kita boleh lambatkan. Cuba Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Carilah sampai jumpa. Macam itulah. Semuanya perlu latihan. Tak ada latihan, badan letih, lesu, nafas jadi pendek. Badan letih, badan lesu, banyak masalah dalam minda kita, tak makan lagi, tak cukup tidur, nafas akan jadi pendek. Itu cuma untuk kita punya apa orang kata, untuk kita rasa mencabar diri kita sendirilah. Sebenarnya baca Al-Fatihah tu boleh je berhenti dekat 2 nafas dekat ayat nombor 7 tu. Guna 2 nafas, tak ada salah pun. Tapi cuma kita nak rasa nafas saya dah terbina belum. Boleh tak saya baca Al-Fatihah ni satu
Al-Fatihah nombor 7 je pun. Bukan nak suruh satu surah tu baca satu nafas. Tak perlulah. Ayat nombor 7 tu boleh tak kalau saya baca satu nafas? Kalau dari situ kita dapat monitor pernafasan kita terbina atau tidak. Dah pandai besok baca Al-Fatihah tu nak 2 nafas ke tak ada masalah. Tapi ramai yang sedar, yang mengakui, betul lah cikgu. Sekarang saya dah dapat dah. Al-Fatihah nombor 7 tu, ayat nombor 7 tu saya baca satu nafas sahaja. Itu proses. Yang kita tahu yang ayat tu kita dah hafal, kita dah tahu, kita dah belajar. Jadi kita latih dengan melambatkan bacaan aja. Mula-mula baca laju. Mula-mula tambah lambatkan sikit. Lambatkan jadi bacaan secara mujawad lah. Orang kata kalau bacaan secara mujawad ni maknanya dia akan macam orang musabaqah tu. Dia lambat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Tak cukup kan? Cari lagi sampai jumpa lah. Tapi kalau tak cukup juga, boleh je berhenti dekat nombor 2. Ta'alaihim yang nombor 2. Praktis sampai jumpa. InsyaAllah. Ni jadi kes macam saya ni bila saya kata, ni petunjuk lah maknanya masa saya melatih diri saya, latih, dia jadi. Tapi bila saya dah cakap kan, bila dah jadi tak apa, 2 kali pun tak ada masalah. Bila kita lega je, kita tak gunakan benda tu, dia hilang. Otak tu jadi lemah. Sebab tu saya tak dapat buat tadi yang lambat tu, saya tak dapat buat. Sebab kita tak latih selalu kita. Tak apalah, yang penting nafas dah terbina kan. Saya cakap tadi kan, tapi puan-puan nampak sendiri apa yang saya buat. Apabila saya tidak melatih bacaan tu setiap hari begitu, otak saya tak boleh nak kerja. Ada tension. Itulah cerita je. Jadi sebab tu orang yang bertaranum ni saya tengok ya, macam Ustazah Sharifah Kasif ke siapa, dia memang bila baca dekat rumah, bila baca ayat Quran tu memang dia bertaranum. Dia tak boleh tak bertaranum. Sebab kalau dia tak bertaranum, kemahiran tu akan menurun. Ramai. Dia mesti bertaranum. Jadi kita kena rajin jugalah sama-sama membinakan pernafasan tu. Okey? Boleh? Silakan. Ada soalan tak? 10.30 dah. Ada soalan tak? Satu lagi cikgu, saya nak tanya. Saya cemburulah dengan kawan-kawan yang boleh taranum. Tapi saya gagal. Mana saya dengar dia taranum tu, saya gagal nak ikut cara dia. Tapi yang peliknya, bila kita dengar lagu-lagu ni, kita boleh ikut. Jadi ni ada kaitan ke dengan itu cara tu? Adakah di mana silapnya tu? Kita tak dapat menguasai. Taranum ni taranum mujawad ke murattal? Yang sendu tu yang kita tilawah tu. Kalau murattal. Okey, satu dia taranum ni dia tak ada pakai muzik. Jadi bila tak ada muzik, kita yang kena tahu nak pergi mana. Okey? Tingginya kat mana. Kalau yang menyanyi tu dia ada muzik, dia dah bagi tahu ke mana nak pergi. Macam kita bawa kereta ada map lah. Kita nak pergi satu tempat tu, kanan, belok kiri, belok depan, macam tu dia bagi tahu. Senang. Tapi tak ada map, tak boleh jalan. Jauh-jauh kita pergi ke mana, semua salah tempat. Okey. Sama dengan taranum ni, maknanya kemahiran kita untuk pergi kepada not-not tu, lagu-lagu tu, kita was-was lah betul ke tak betul. Pergi sana betul ke macam ni, betul ke macam ni. Sebab kita tak mahir. Kalau ada muzik kita tahu. Senyum umpah, ada muzik yang bawa. Tapi kalau taranum ni kita sendiri nak bawa benda tu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh saya tak tahu lagu apalah, tapi kita kata Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Lepas tu nak pergi mana? Yang itu yang kita betul ke? Sampai ke? Tak sampai ke? Kita cuak. Maknanya kita kena lebih banyak dengar lagi. Sebab tu saya selalu berbual macam contoh dengan Ustazah Sarifah Kasif kan. Saya kata saya mungkin tak belajar taranum untuk bermusabaqah lah macam orang musabaqah. Tapi saya cuma nak tahu macam mana dia punya gaya-gaya taranum ni. Kalau Hijaz tu macam mana, kalau ni macam mana kan. Itu je saya nak ambil tahu. Tapi saya suka baca, untuk saya suka baca dengan bercerita. Dalam tajuk saya letakkan tajuk bercerita. Okay? Sebab kita tak mahir bertaranum. Tapi saya tahu kalau saya belajar taranum tu saya mampu buat. Cuma saya kata masa tak ada. So saya lebih suka bercerita. Contoh Contoh. Saya baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya tanya. Ihdinas siratal mustaqim. Saya merayu lagi. Saya tanya, saya merayu lagi. Kenapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya lebih berpegang kepada bercerita instead of saya berfikir pasal lagu. Jadi bila saya masuk kelas taranum tu, dia ada tabaqat 1, tabaqat 2, tabaqat 3 macam tu lah. Tapi sebab saya suka cerita, macam tadi saya pergi apa kat mana tadi? Siratal saya naik kan? Saya naik tu. Jawab berjawab. Guru cakap dengan saya, belum sampai situ cikgu. Belum sampai situ dia kata. Guru saya kata belum sampai situ. Saya kata saya tanya, saya kata okey saya faham belum sampai situ sebab kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka, dia macam tu, naik begitu. Tapi bila saya pecahkan pergi jawab-jawab tu, guru akan cakap lah, kita belum sampai situ. Okey, saya terimalah, saya kata betul. Tapi saya nak tanya, yang saya buat tu salah ke betul? Dia kata betul. Cuma kita belum belajar sampai situ. Okeylah. Nampak? Jadi saya kata sebab saya pergi tempat tu sebab saya rasa terbawa untuk nak bertanya. Saya rasa macam tu lah. Saya nak merayu. Macam tu. Jadi saya sampai hari ini saya tak takut untuk mengalunkan suara saya. Saya tak takut terperangkap dengan saya tak payah fikir pasal ni lagu apa, tak payah. Automatik suara kita akan bawa benda tu. Kecuali kita nak masuk musabaqah, then baru kita belajar taranum tu sebenar-benarnya perjalanan dia. Tapi kalau untuk kita baca nak persembahkan pada Allah, kita sembah je lah apa yang kita rasa kan. Saya main macam tu lah. Tapi saya sokong lah kalau nak pergi belajar taranum, pergi. Memang bagus. Jadi kita boleh rasa. Kita akan meningkatkan kemahiran kita dari bidang yang lain pula.
Nak hafal lagu Jiharkah tu bukannya boleh 1 bulan. Bila dah dengar begitu, pergi berjalan, berbual, bagi Jiharkah tak boleh nak ingat. Tak boleh nak ingat. Jadi dia memang kena praktis. Tapi saya pula jenisnya, kalau diri saya tak boleh praktis sendiri. Kalau saya sendiri dekat rumah, dia macam merbah. Saya suka dalam bentuk kelas. Macam saya dengan geng-geng macam perempuan ni lah. Dalam kelas saya. Tapi saya kata, okey, ada kat dalam tu ada guru taranum. Jom kita bertaranum. Alang-alang ada cikgu taranum, kita belajar sekali. So, baru saya boleh ingat Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya boleh ingat dia punya basmalah tu nak pergi mana. Semua taranum dia berpegang kunci daripada basmalah tu. Basmalahnya salahlah taranum tu. Jadi saya tahu bukannya mudah untuk dapat. Saya belajar masuk kelas taranum pun setahun. Tak dapat. Ustaz sampai gelakkan saya lah. Ustaz guru saya pun gelakkan saya. Dia kata, tak sangka orang pandai menyanyi susah nak dapat dalam taranum. Sebab ya betul. Sebab taranum tak ada muzik. So kita kena ingat sendiri. Dalam setahun belajar 7 lagu. Ingat tak pengsan ke? Jadi nak hafal dia punya pergerakan tu memang susah. Tapi saya galakkan orang lain. Sebab saya berpegang kepada, saya terus juga kadang-kadang saya minta ustazah apa-apa ke, saya kata hari ni nahawan lah ustazah, kita tengok macam mana nak simpan nahawan ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jadi lain dah. Macam-macam lah cari. InsyaAllah Puan Nuriza teruskan usaha insyaAllah. Okey, lain soalan? Yang macam cikgu baca tu nahwan tadi. Dia macam ada alunan kat tepi, kat hujung tu. Itu je lah yang saya dapat. Tapi saya untuk bacaan biasa, saya baca biasa je, tetapi cikgu yang ustazah mendengar tu dia kata ini Jiharkah. Lepas tu dia suruh saya baca tu. Saya kata saya tak berhenti Jiharkah, tapi yang awak baca tu lah Jiharkah, dia kata. Ya. Oh ya, tu mana saya tak kenal apa sebenarnya. Tapi sebenarnya lagu ni banyak jenis kan. Ya, dia ada 7 lagu. Banyak sangat. Sebenarnya lebih daripada itu. Itu yang 7 tu yang kita praktis. Ya, yang 7 tu yang viral lah, yang orang kenal lah. Dia ada beratus-ratus sebenarnya. Dia ada beratus-ratus. Tapi kalau nak belajar yang 7 pun tak dapat kan. Jangan pergi yang beratus-ratus. Jadi kita kata dia semua ada dia punya tausyih dia. Ada dia punya tausyih dia lah. Macam kita kata dia punya chord dia ataupun dia punya scale dia. Semua ada. Saya ada seorang guru saya ni guru muzik. Tapi dia dah berumur ni, dia buat banyak kepada, dia sebenarnya buat kepada nasyid, banyak buat nasyid, buat PhD dia buat nasyid apa semua. Dia jumpa lagu-lagu ni beratus-ratus ni. Maqam dia panggil maqam. Maqam ni banyak dia jumpa. Semua dia dah note kan dah. Kemana nak pergi sebab dia orang muzik, dia dah tulis note dah. Maqam 1 macam ni, maqam 2 macam ni. Jadi sebenarnya macam lagu ni dia akan dipengaruhi oleh karakter kita. Karakter kita lah. Kadang-kadang kita memang keluar je macam kata Bayati. Bayati tu dah memang mana-mana ramai orang boleh buat lah. Bayati tu macam natural kan. Sebab tu apa-apa kalau belajar Bayati dulu. Bayati ni natural. Jiharkah tu macam tu. Nahawan pun memang macam saya, ustazah saya kata cikgu ringan dengan nahawan. Kalau apa tu baca tu rayuan tu pergi nahawan. Ada satu kawan lagi, kau ni memang Jiharkah dia kata. Jadi memang dia berbalik kepada karakter kita. Saya mendalami benda-benda macam tu lah. Kenapa aku kalau baca nahawan? Sebab saya suka merayu-rayu. Saya suka rasa merayu. Dan bayangkan sifat suara yang merayu tu kita nak guna dalam semua bentuk
bacaan kita. Tak kira lah Nahawan ke, Jiharkah ke, Hijaz ke, apa ke kan. Soba ke, semuanya mesti ada rayuan. Walaupun kita sedang marah, walaupun ayat itu ayat-ayat yang menunjukkan kemarahan, kemurkaan ke apa ke, tapi kita mesti hasilkan suara tadi dalam sifatnya mesti ada rayuan. Tak boleh sifat dia tak boleh marah. Sifat suara ni tak boleh marah. Marah dia pun merayu. Contoh kalau saya jadikan bahasa Melayu lah. Kalau saya marah, contohlah jangan buat. Kalau kita marah, jangan buat. Macam tu. Jangan. Macam tu. Okay. Tapi dalam mengaji dia tak akan jadi begitu. Dia akan jadi macam ni. Jangan buat. Jangan buat. Dia sifat merayu ketika suara kita keluar untuk mengaji, ialah sifat dia mesti merayu. Tak boleh marah. Tak jumpa bacaan Al-Quran yang marah. Semuanya merayu. Sebab tu Allah, itu kata-kata Allah, Allah firman-firman Allah itu, semua dia mengingatkan kepada makhluk-makhluknya lah, jangan macam tu, jangan macam ni, jangan. Kau tahu kalau kau buat tu, aku akan bagi kau ini nanti. Kalau kau buat ni akan bala akan turun. Dia tak pernah cakap, kalau kau buat ni aku Allah tak gambarkan sifat amarah. Allah ciptakan jin dan syaitan tadi tu untuk kita mengawal amarah kita lah. Dua makhluk itu, yang entiti tu yang akan buat kita jadi marah, akan jadi kita keluarkan amarah kita kan, benci, benda-benda negatif tu kan. Allah ciptakan lah supaya Allah nak tengok bagaimana kawalan diri kita kepada benda-benda tu. Jadi dia bukan mudah, bukan mudah, memang tak mudah ya Allah ya Tuhanku. Kan? Ada kalanya kita ni manusia kan cuit sikit je terus je nak melatah, orang panggil melatah, nak naik. Saya ada kalanya begitu. Saya dah cuba, saya tak salahkan sesiapa pun. Saya salahkan diri saya sendiri. Ada kalanya dah elok dah 10 tahun dah bertenang je, tiba-tiba satu hari tu tak boleh nak tenang dah. Bukan kita sengaja plan tak nak tenang. Tiba-tiba benda tu terpacul je keluar. Ini yang saya tak faham ni. Tiba-tiba keluar macam ni. Jadi kadang-kadang bila dah lepas balik daripada tempat tu macam, kenapa aku bersikap macam tu tadi? Menyesal lah, malu. Jadi malu sebenarnya nak jumpa orang balik malu macam, ya Allah kenapa aku tadi mengamuk? Macam tu. Sebab saya melalui satu proses. Saya seorang yang sangat agresif. Dulu kita tak faham kan, hidup kita tak faham. Kita kata, saya memang macam ni, saya memang panabaran, saya memang, selalu kita kata saya. Jadi bila sampai satu tahap umur, saya faham yang kenapa kita nak bangga dengan panas baran tu, sedangkan panas baran tu adalah satu sifat yang tak baik, satu perlakuan yang tak baik. Jadi saya mencari, saya tanya-tanya dengan ulama-ulama semua tu, saya dapat jumpalah, okey, selalunya panas baran tu terjadi sebab kita tak sabar. Tapi bila kita faham konsep sabar tu, kita boleh kontrol marah tu. Okey. Kadang-kadang kita istighfar, kita dah faham dah ni. Kalau kita rasa marah, istighfar, tapi kita istighfar macam ni. Astaghfirullahalazim. Nampak? So tak sesuai lah. Jadi bila saya jumpa suara itu memujuk, memang saya jumpa benda ni. Sebab tu saya nak kongsikan. Bila saya beristighfar, saya marah tapi saya cuba astaghfirullahalazim. Saya cuba merayu, saya cuba menangis. Walaupun saya masa tu tengah marah, saya cuba menangis. Astaghfirullahalazim. Macam tu lah. Lama-lama benda tu terbina. Baguslah. Alhamdulillah lah. Macam berubah. Semua adik-beradik macam berubah. Baguslah, alhamdulillah. Tapi satu kali tu, ada satu perkara orang jentik
dia terkeluar. Contohlah saya mengamuk lah, berapa kali nak cakap saya tak, macam tu kan contoh. Tapi lepas berapa kali nak cakap, saya tersedar, aku marah. Macam tu lah. Astaghfirullahalazim. Macam tu lah. Balik rumah, memikirkan nak jumpa orang yang tu minggu depan, rasa malu. Alamak, macam mana ni malunya aku sebab dah terlepas. Jadi dari situ apa yang kita kena fikir sebagai makhluk. Inilah kita makhluk yang tak sempurna. Kan? Kita cuba nak buat yang baik pun kadang-kadang terlepas juga. Apa nak buat? Minta maaf ajalah. Minta maaf dengan orang. Orang kata tak apa, okey je kita faham. Tak, saya nak tengok mata kamu, saya nak nak cakap. Saya benar-benar minta maaf dengan perlakuan saya. Ada orang cakap tak apa, faham. Sebab tu saya, apabila orang datang kat saya, cikgu minta maaf ya cikgu ni, saya akan cakap betul-betul dari hati saya. Contoh saya cakap dengan Puan Roziah kan, saya akan tengok, Puan Roziah, jangan risau. Saya dah maafkan Puan Roziah. Saya tak ada apa-apa perasaan, saya tak simpan apa-apa ke hati saya. Baru Puan Roziah rasa lega. Sebab tu saya faham bila orang kata, tak apa dah maafkan. Saya tak puas hati. Sebab saya tahu diri saya kalau saya kata, tak apa, saya faham. Maknanya belum lagi. Belum lagi kita betul-betul maafkan dia. Sebab mulut kita ni kan pandai. Dia bahkan pandai manis-manis. Mulut kita ni pandai manis-manis. Sebab tu saya takut mulut manis. Baru ni ada satu kerja saya buat lah. Ada orang komplain lah juga yang macam kata begini. Astaghfirullahalazim. Saya sampai nak cakap, ya Allah, ujian Allah tu terhadap kerja saya tu. Dia nak tengok saya sabar atau saya penting. Dia macam ni, saya buat kerja tu betul. Saya tahu saya buat kerja tu betul. Tapi orang tak puas hati. Dan orang cakapnya macam ni pula. Kata je bercakap pasal Allah tapi buat kerja banyak. Orang tak puas hatilah dengan keputusan yang saya buat tu. Jadi tapi saya rasa saya buat, sebab kita bila kita jadi juri, kita ada bukan seorang kan, kita ada tiga orang. Jadi tapi orang tuduh saya je. So saya kata apa jadi, sebab saya ketua juri. Ya. Jadi saya rasa macam saya terganggu. Tapi bila saya duduk diam, saya fikir, inilah ujian Allah. Allah nak tengok kita terganggu. Kita dah buat benda betul. Maknanya kita berdiri tegak je lah. Biarlah orang tak suka kita pun. Biarlah orang nak kata nak viral kita pun. Kita serah je lah pada Allah. Baru saya rasa lega. Mula-mula saya rasa nak telefon orang tu tau. Sebab ada orang yang sampaikan kat saya, cikgu tahu tak si siapa ni saya cakap cikgu gini-gini. Nampak? Kita dengar orang cakap, kita rasa nak telefon orang tu macam, kau cakap pasal aku kau nak viral. Nampak? Tapi mujurlah saya tak buat tindakan tu. Saya berfikir, saya bersyukurlah. Saya kata, ya Allah, sebenarnya ni ujian kau. Kenapalah aku nak, tak apalah, biarlah si luncai tu terjun dengan labu-labunya. Sebab kalau saya telefon orang tu, berkonferensi dengan dia, mungkin hubungan jadi lagi keruh. Jadi saya bukan, sebab tu ujian ni akan sentiasa ada. Saya kadang-kadang rasa macam, kenapa pula takut orang nak kata kita tak betul? Kan? Sebenarnya yang kita buat tu betul. Biarlah orang nak cakap tak betul, biarlah. Macam tu je. Nak dapat pemikiran tu bukannya mudah. Bukannya senang. Dalam, saya kongsi sedikit lah tentang latar belakang macam hidup saya kan. Saya orang biasa. Tetapi dalam industri ni, saya orang kenal. Kan? Orang kenal. Jadi kadang-kadang kita takut reputasi kita tu jatuh. Betul? Kita takut reputasi kita jatuh. Itu sebagai manusia memang ada fikiran macam tu. Tapi saya nak set ni, biarlah reputasi kat dunia, biarlah. Macam tu lah. Biarlah Siti Hajar tu reputasi dunia je. Tak kisah. Sabar. Bukan senang. Saya perlukan sokongan semua orang. Saya perlukan sokongan kawan-kawan saya. Saya perlu sokongan orang-orang yang saya kenal, sahabat-sahabat saya. Yang untuk bagi saya terus jadi baik, terus jadi sabar, terus jadi macam teguh. Saya perlukan sahabat.
Saya tak boleh bersendirian. Kalau saya sendirian, saya manusia lemah. Saya goyah. Saya goyah tu tak adalah saya pergi mengamuk ke apa, tapi saya tak boleh tidur. Saya terganggu, saya rasa sedih, saya rasa stres, macam-macam lah. Tapi ya Allah ya Tuhanku, kadang-kadang ada satu sahabat tu kadang-kadang saya cerita kat dia. Ada sahabat yang saya cerita dia, kau sabar sangat kalau aku jadi engkau. Ada sahabat dia macam tu pula. Itu maknanya Allahu Akbar, sahabat tolonglah, janganlah macam tu kan. Ada satu sahabat yang akan cakap, sabarlah cikgu. Sabar je. Sebab kita dah faham sabar tu apa, kita tak marah lah. Kita cuma nak sokongan. Macam tu. Jadi bila dalam hidup kita perlu sokongan kawan-kawan. Sebab tu kita gunakan kita punya pertemuan ni, satu ukhuwah, silaturahim yang bagi kita sokongan walaupun secara online. Ada masalah, cikgu saya down sikit lah hari ni. Kawan-kawan saya down lah sikit hari ni. Saya baca Quran banyak salah. Contoh, gunakan ruang ni untuk dapat sokongan kawan-kawan. Jangan diam. Rugi. Kita bersahabat nak sampai syurga kan. Janganlah, ni kelas Cikgu Siti Hajar. Biarlah Cikgu Siti Hajar seorang yang bercakap. Janganlah macam tu. Di sini semua ada kepakaran masing-masing. Cuma saya tak pernah tanya. Saya tak pernah tanya Puan Nur Hamadah ni apa dia punya kepakaran. Saya tak pernah tanya Puan Aliyah ni apa. Saya tak pernah tanya. Tapi pasti semua ada kemahiran masing-masing. Bila lagi kita nak kongsikan kemahiran kita untuk memberi manfaat pada orang lain. Kalau tak dalam pertemuan begini. Saya kata, Puan, contohlah Noriza pandai buat apa. Contoh kepakaran dia apa. Dia nak buka kelas online, nak cari student. Senang ke susah? Noriza. Kalau katalah, you ada satu kemahiran, you nak buat kelas online lah, you nak cari student, nak buka kelas online, senang ke susah? Susah juga. Susah. Memang susah. Jadi kenapa tak kita guna kemahiran yang kita ada, kita kongsi dalam kelas vokal ni? Jadi semua orang dapat memberi manfaat pada kawan lain. Dapat memberi nasihat pada kawan lain. Macam saya, saya ada pengalaman tu. Bila kita buat macam ni, kita jangan begini. Kewangan ke, buat kek ke, buat nasi ayam ke. Bercerita cikgu, petang tadi saya buat nasi ayam. Contohlah. Buat nasi ayam, macam mana buat nasi ayam? Saya main belasah je. Tiba-tiba ada pakar nasi ayam cakap, saya memang jual nasi ayam. Kalau buat nasi ayam macam ni. Dapat tak bagi manfaat pada orang lain? Hidup kita apa yang Allah cakap? Hidup kita ni tak ada benda yang kita nak kejar. Cuma kita kata berusahalah untuk memberi manfaat pada orang lain. Itu je. Sebab tu saya dalam kelas saya, kalau orang faham, dia tak ada siapa cikgu, siapa student. Semuanya macam sahabat. Memanglah ni kelas vokal, SPAQ buat ni kelas vokal. Tapi saya suka kembangkan minda kita macam tu. Saya tak suka saya seorang bercakap pengalaman saya seorang bercakap. Macam bosan lah. Kawan-kawan semua pun mungkin ada pengalaman yang hebat-hebat. Macam itulah kan. Dia tidak ada satu sesi yang perlu cakap, okey Puan ni ceritakan pengalaman, tak perlu. Melalui persoalan kehidupan, persoalan vokal yang kita buat tu tadi. Saya buat vokal ni masa saya tengah mandi cikgu. Ada dulu. Saya tengah mandi tu saya pancoi, tiba-tiba boleh buat vokal. Boleh buat bubbling contohnya. Bubbling tu jadi. Dapat tak bagi manfaat pada orang lain? Orang lain pun, ambil lah. Buatlah juga ketika mandi. Macam tu lah. Saya pula buat masa saya ni bawa kereta. Saya pula buat waktu ni. Jadi kita kongsi. Itu yang maksud saya perkongsian tadi tu. Setiap pembukaan majlis saya tu saya akan kata ada perkongsian, ada persoalan, ada semua saya akan nak benda tu. Mungkin saya tak memberi pemahaman tu, tapi sekarang lebih faham. Kenapa saya galakkan benda tu?
Sebab saya nak semua sahabat-sahabat saya dapat memberi manfaat pada orang lain. Barulah syak. Keluar kelas semua orang ada catatan hebat sebelah kanan ni catatannya. Beratlah sikit kan sebelah kanan tu kan. Macam itulah insya-Allah. Ya. Okey. Itu di antaranya. Jadi teruskan buat latihan 4 tu, hissing, humming, bubbling, tongue trill. Jadi satu latihan tu tarik nafas, jaga kedudukan badan, kawal selama 15 saat. Semua tu kena kawal 15 saat. Tak sampai tak apa, jangan kecewa. Tak sampai tak apa, proses, jalan lagi. Jadi satu set latihan tu paling panjang pun 1 minit. Satu set tu 4 tu 1 minit. Kalau dapat buat 1 minit pagi, 1 minit tengah hari, 1 minit petang, 1 minit malam, 4 minit. 1 minit banyak mana sangat kan. Sambil-sambil mandi pun dah 1 minit. Sambil-sambil cuci pinggan pun dah 1 minit. Semuanya boleh buat sambil-sambil. Dia tak ada isu boleh jadi kes. Jangan kacau mak nak latihan vokal. Tak payah. Sambil-sambil. Saya selalu kata sambil-sambil pun jadi. InsyaAllah. Ya? Okey. Ada soalan? Silakan. Penutup. Dah 15 minit dah. Saya nak minta pandangan tentang persembahan tu dari segi mekanisme pengeluaran perkataan pada yang saya share dengan Cikgu hari tu. Dengan vocal tu semua. Boleh tak Cikgu bagi sedikit komen? Kejap. Puan Rozia hantar dekat saya personal kan? Ya. Kejap saya check balik Tapi yang masa persembahan tu tak dapat share lagi videonya sebab belum dapat lagi. Yang lagu El Suraya tu? Ya. Masa persembahan videonya belum dapat lagi. Tak apa. Ini latihan. Sekejap. Okey. Satu, nyanyian ni tak ada perasaan. Okey. Dia tak ada perasaan. Dia nyanyi je, buka mulut je. Okey. Pria dan ni Palestin kan? Ya. Perasaan kita mesti sebab. Pria dan wanita. Apa lagi saya tak tahu dia punya perkataan lah. Sekejap Mayat-mayat terbujur di tepi jalan raya. Mesti menangis. Tengok mayat terbujur buat mayat terbujur. Macam selamba macam tak maulah. Ada rasa. Bayangkan mata kita dah nampak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bena. Dapat masukkan rasa tu banyak perubahan ada. Ya. Lirik-lirik tu kalau difahami, nanti kejap. Okey. Kalau difahami satu lirik setiap baris lirik tu difahami apa emosi saya. Mula-mula saya tengok mungkin terkejut. Kedua bila saya terkejut saya sedih. Ketiga saya meraung. Boleh tambahkan. Sebab tu El Suraya dia nyanyikan macam orang Arab. Mayat-mayat terbujur. Menyanyi kan. Dia tak ada terbujur. Dia tak nyanyi macam tu. Dia terbujur di tengah jalan raya. Mesti ada unsur menangis. Kalau boleh menangis tu dari dalam jiwa kita betul-betul lagi bagus. Itu je. Okey? Baik itu je. InsyaAllah. Apa tu lagi satu Ustaz, lagi satu Cikgu, macam bila saya bercakap, orang kata suara saya tu terlalu macam berlengguk kan. Tapi saya rasa macam biasa je saya cakap. Orang komen macam tu lah. Berlengguk. Saya mengeluarkan perkataan tu macam berlengguk sangat. Dia kata kan.
Macam tu kan? Macam macam Itu kan yang dia maksudkan melenggut tu macam mana? Saya rasa saya bercakap secara biasa saja. tapi tu bukan komen negatif. Teguran negatif. Itu bukan dikira teguran, pada saya itu teguran positif. Yalah, tapi saya nak tahu macam mana yang dia kata melenggut tu. Saya dengar, saya rasa macam saya cakap biasa je. Saya tak pasti ketika bercakap biasa. Bercakap biasa macam contoh saya bawa lagu tu pun dia kata tak mau melenggut sangat kan, dia kata kan. Melenggut tu kalau kita bertaranum tu macam yang lagu Nahwan tu kita memang merayu tu dia macam mendayu kan cikgu. Mendayu dengan merayu tu ada beza tak? Ada beza kan? Mendayu tu maksudnya suara tu macam mana nak kata ya? Saya Macam orang kata kalau orang menghabat tu kan dia macam melenggut-lenggut kan suara dia. Contohnya lah tu. cuba Puan Rozia buat satu contoh. Contoh apa? Marhaban ke? Saya tak pandai. Marhaban ke, nasyid ke, apa tak kisahlah. Saya nak dengar. Nak membezakan tu. Okay, saya cuba yang nasyid yang biasa lah kan. Okay. Kalamu qadimu la yumallu sama'u. Okay, cukup. Ini yang siapa ustazah kata melenggut tu kat mana? Bukan ustazah, kawan-kawan saya lah kata masa saya latih, nak latih dia orang nasyid ni. Bila saya melontarkan perkataan-perkataan tu dia kata tak mahu suara yang terlalu melenggut lah dia kata kan. Oh, saya rasa mungkin maksud dia saya dengar tadi tu contoh kalau lagu tu tadi kan saya bawa mayat-mayat terbujur di tepi jalan raya, orang tua yang uzur, anak-anak tak berdaya. Mungkin kata-kata tak tu dia tak mahu saya terlalu ni kot. Bunyi dia kan lain kan. Tak berdaya kan. Beriadah. Leweh. Macam leweh. Okey. Mungkin maksud lenggut tu bukan pasal lenggut. Tenaga tu tidak padu. Oh, tidak padu. Tenaga tu yang dia, sebab tu saya fikir tak adalah melenggut pun sebenarnya. Jadi bila tenaga tak padu, macam contohnya kalamun qadir mula yumallu sama'u. Dan mana sebutan dia jadi macam longgar. Sebab energi tak cukup. Tak cukup. Energi tak padu. Mungkin pernafasan Puan kena tarik nafas. Cuba. Ambil balik yang kalam qadir tadi. Kalamu. Ya? Tarik nafas dulu. Okey, tarik. Go. Kalamu qadimu la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin Okey, tapi kalau yang saya dengar Puan baca ni tak ada penekanan perasaan pada perkataan-perkataan tu. Tu yang boleh dia orang rasa longgar. Longgar. Kan? Maksudnya kita alunkan tanpa ada feel Ya, Puan itulah perasaannya tak ada. Dia jadi longgar lah. Jadi nak kata mendayu bukan mendayu, tapi kawan sebut tadi melenggut-lenggut. Sebenarnya melenggut pun tak ada juga, tapi dia kosong. Jadi kita nak bagi suara kita tu lebih bertenaga macam latihan yang cikgu suruh buat tu lah kan?
Cuba Puan Rozia baca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dia tak ada penekanan. Dia tak ada penekanan pada kalimah tu. A'udzu billahi minasyaiton kan. Tu maknanya cuba hadirkan perasaan merayu untuk lindungi saya dari syaitan yang direjam. Cuba lagi sekali. Rasa. Ya Allah, tolong. Macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beza kan? Beza kan? Dia akan ada lagu automatik macam ada berlagu. Itu nak cari tu. Da 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 da. Mayat-mayat terbujur. Maksudkan itu yang dipanggil dalam artikulasi kan saya sebut menyebut perkataan dengan huruf berada di tempatnya dan meraihkan sifat-sifat hurufnya serta memaksudkan perkataan tersebut. Mayat-mayat terbujur. Kan ada penekanan tu? Terbujur. Tak? Mayat-mayat terbujur. Itu biasa. Rasakan. Dekat mana dia terbujur? Di tengah jalan raya. Contohlah. Ya, cuba InsyaAllah. InsyaAllah. Ada orang lain lagi? Terima kasih cikgu. Sama kasih. Okey, tak adalah ya. Dah pukul 11 lebih dah. Semua orang dah macam dah letih-letih mengantuk ke apa. Okey, terima kasih banyak-banyak. Semoga apa yang kita kongsikan hari ini lebih difahami, lebih jelas ya untuk sahabat-sahabat semua. Dan saya mohon kepada sahabat-sahabat yang baru, kalau minggu depan datang lagi, khasnya yang barulah sebab mungkin yang baru lagi pemahaman dia masih belum masuk ke dalam lagi kan. Sediakan dah banyak soalan. Okay, dan kawan-kawan yang dah beberapa minggu dengan saya pun sama jugalah, kongsikan latihan-latihan tu apa yang dirasa, apa yang dibina, apa yang tak boleh, semua boleh kongsi. Ya, kita bersama-sama mohon semoga Allah permudah segala urusan kita dan dapat kita memahami menguasai ilmu-ilmu yang tersirat ni lah, ilmu-ilmu yang tersembunyi ni dalam vokal ni. Vokal ni banyak yang tersembunyi. Dia banyak benda yang tersembunyi dalam vokal ni. Okey. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan lah untuk kita semua. InsyaAllah. Mari kita tutup majlis kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dan sahabat-sahabat semua, sebelum saya lupa, jangan lupa ya berinfak untuk SPAQ. Ada nombor-nombor akaun dekat situ, infaklah semampu yang ikhlas yang boleh ya untuk pertubuhan sahabat pencinta Al-Quran. InsyaAllah. Terima kasih semua. Minta maaf zahir dan batin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.